Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Apa khabar semua? Semoga semua sihat insya-Allah. Alhamdulillah. Hari ini kita jumpa lagi untuk kelas pendidikan kesihatan tingkatan 5 untuk topik pengurusan mental dan emosi. Okey, insya-Allah cikgu harap kamu semua dah bersedia dengan buku teks kamu. Dalam buku teks kamu boleh rujuk muka surat 134 sehingga muka surat 140. Okey, apa yang cikgu nak paparkan kepada kamu semuanya adalah berdasarkan daripada buku teks. Okey, sebelum tu mari kita tengok apa standard pelajaran yang ingin kita capai dalam topik ini. Okey, yang pertama, kamu dapat menjelaskan situasi yang mempengaruhi ketidakstabilan emosi, menjelaskan kepentingan mengurus ketidakstabilan emosi, dan yang ketiga, mengaplikasikan kemahiran mengurus ketidakstabilan emosi. Okey, emosi yang tidak stabil boleh mengakibatkan kemudaratan kepada fungsi tubuh badan dan mental seseorang. Ketidakstabilan emosi individu menyebabkan kegelisahan, murung, sedih, tiada menaruh sebarang harapan yang tinggi dalam hidup, tidak mampu bergembira seperti orang lain, sering berasa lesu dan pesimistik terhadap kebolehan diri. Kehidupan seharian akan turut terjejas serta menimbulkan masalah kepada keluarga, rakan serta masyarakat. Prestasi pelajaran akan merosot dan boleh menyumbang kepada masalah sosial yang berlaku dalam masyarakat hari ini. Okey, itu secara ringkas pengenalan untuk emosi. Apa situasi yang mempengaruhi ketidakstabilan emosi? Kalau kamu tengok dalam buku teks kamu tu, dia ada bagi 3 situasi. Okey, situasi yang pertama, kegagalan dalam peperiksaan. Okey, yang ni cikgu rasa ramai yang pernah lalui lah benda ni. Tapi kena ingat, kegagalan tu bukan penentuan untuk segala-galanya. Okey, ada setengah orang kata belajar dari kesilapan. Tapi ada orang kata belajar jangan buat silap. Mana yang terbaik lah, kita pilih yang mana yang terbaik. Okey, yang kedua, antara situasinya masalah dalam persahabatan. Ini pun sering berlaku juga dalam kehidupan kita. Kalau di sekolah lagilah kan, di asrama kan, jenis perbuatan mengejek, menghina ni. Kadang-kadang dia nak bergurau, kadang-kadang benda nak bergurau jadi menghina pula. Okey, sebab apa? Sebab masalah ni dia boleh menyebabkan perselisihan faham. Dia boleh menyebabkan berlakunya pergaduhan. Apa-apa pun mulanya bermula dari mulut. Tu orang kata kerana mulut badan binasa. Okey, situasi yang ketiga, perpecahan dalam keluarga. Okey, ini ada dalam masyarakat kita, memang berlaku dalam dunia realiti ni. Okey, tapi kena bijaklah bagaimana kita nak mengatasi setiap masalah yang kita hadapi tu. Okey, supaya kita boleh urus dengan baik emosi kita. Okey, itu antara situasi yang diberikan dalam buku teks lah. Tapi sebenarnya cikgu rasa ada lagi situasi-situasi lain yang mungkin boleh berlaku, yang boleh menyebabkan berlakunya ketidakstabilan emosi. Okey, penting tak kita nak mengurus ketidakstabilan emosi ni? Okey, ketidakstabilan emosi akan berlaku apabila emosi tidak stabil. Emosi yang tidak stabil akan mendatangkan kemudaratan kepada fungsi tubuh badan dan mental seseorang. Okey, setiap perubahan yang berlaku dalam kehidupan boleh menyebabkan remaja mengalami kemurungan serta tidak meletakkan harapan yang tinggi dalam kehidupan mereka. Namun, jika masalah ketidakstabilan emosi dibiarkan, berkemungkinan akan menimbulkan masalah kesihatan yang lebih serius. Okey, mengurus kestabilan emosi adalah penting. Untuk apa? Okey, yang pertama, membuat keputusan. Kena bijak, kena buat keputusan. Jangan terburu-buru. Okey, kena berfikir secara waras, secara rasional sebelum nak buat apa-apa keputusan. Yang kedua, merasa gembira. Okey, pengurusan emosi penting supaya remaja sentiasa gembira dan ceria. Okey, akan membuat rasa tenang dan fikiran menjadi stabil. Yang ketiga, penyatuan masyarakat. Okey, emosi yang stabil akan melahirkan perasaan empati, kerjasama, bertolak ansur dan memaafkan. Okey, perasaan ini akan mengeratkan hubungan dalam masyarakat. Emosi yang stabil akan melahirkan masyarakat yang positif. Kena ada timbal rasa, kena ada sifat tolak ansur, ambil berat dengan jiran. Okey, dalam masyarakat lah. Okey, yang keempat, badan dan minda sihat. Okey, emosi yang stabil dapat membantu remaja untuk mengamalkan hidup yang sihat seperti bersenam, tidur yang cukup dan diet yang betul.
Senaman dapat mengurangkan tahap kebimbangan dan stres menerusi penghasilan hormon endorfin. Okey, yang ni kena buatlah walaupun kamu duduk di rumah, kena cari ruang, kena cari masa yang sesuai untuk kamu. Kamu dapat bersenam, dapat orang kata apa? Merehatkan minda kamu tu. Jangan asyik terperuk je. Tidur memang kena tidur yang cukup, tapi kalau tidur lebih pun masalah juga. Okey. Dan yang kelima, berkomunikasi. Okey, emosi yang stabil membantu kita berkomunikasi secara rasional. Berkomunikasi dalam kalangan ahli keluarga dan rakan dapat mengurangkan tekanan sekaligus menyihatkan dan menstabilkan emosi. Kadang masalah apa, kena bercakap, kena bercerita. Jangan duduk diam, jangan duduk senyap. Okey, macam kelas ni lah, tak masuk kelas kena bagi tahu, jangan duduk senyap. Apa masalah kamu kena bagi tahu. Kena kongsi dengan orang. Jangan duduk pendam dalam hati. Okey. Bagaimana kita nak mengurus ketidakstabilan emosi? Mari kita tengok kemahiran nak mengurus pula. Okey, kemahiran mengurus ketidakstabilan emosi perlu ada dalam diri remaja. Tujuannya adalah untuk menambah baik mutu serta kualiti kehidupan. Pengurusan emosi yang baik akan berjaya mengawal perasaan marah dan tindak balas negatif serta bijak memilih tindakan yang tepat semasa menghadapi sebarang masalah. Okey, antara kemahiran mengurus ketidakstabilan emosi ialah yang pertama, aktiviti kerohanian. Okey, mendekatkan diri dengan aktiviti keagamaan seperti ceramah agama. Okey, benda ni dapat membuat hati menjadi tenang. Emosi yang stabil dapat membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi. Okey, yang kedua, mengakui kesalahan diri. Okey. Satu tindakan yang penting supaya kesalahan dapat dimaafkan dan perasaan menjadi lebih tenang. Ketenangan akan membantu kita menjalani kehidupan yang lebih baik. Jangan duk rasa ego sangat, duk kata kita ya betul. Ada benda yang tak betul kalau orang tegur tu, terima dengan baik. Okey, kena akui lah kalau kita buat silap tu. Kita mengaku salah ni bukan kata kita kalah. Tak. Okey, manusia biasa ni biasalah, kita bukan maksum. Okey, yang ketiga, bersikap empati. Okey, sikap empati yang dimiliki dapat menjadikan seseorang individu lebih peka akan perasaan orang lain. Remaja yang empati dapat mengurangkan tekanan emosi orang lain. Okey, empati. Empati tu apa dia? Kalau dalam buku teks kamu tu ada, dia tulis keupayaan untuk menyelami perasaan atau emosi orang lain. Kita kadang-kadang kita tengok ayat muka orang, kita tahu dah cara dia berjalan, cara dia bergerak, ataupun kata apa, bahasa badan, body language tu, kita boleh tahu dah apa masalah dia kan. Okey, kena ada sikap tu. Okey, yang keempat, berkomunikasi secara berkesan. Okey, komunikasi antara dua hala penting agar remaja dapat menceritakan masalah yang dihadapi, terutama kepada ibu bapa, kaunselor dan rakan-rakan yang dipercayai. Ibu bapa dapat mengetahui masalah anak mereka dan berusaha mencari jalan penyelesaian terbaik. Okey, berkomunikasi secara berkesan. Jangan mencakap-cakap ya. Tak nak marah ya, nak tengking ya kan. Cakap dengan baik. Nak tegur dengan baik. Nak tegur orang pun ada cara dia. Okey, dan yang terakhir, menjauhi sikap agresif. Okey, sikap agresif akan membuatkan remaja tidak dapat berfikir secara rasional, terutamanya apabila sedang marah. Okey, berupaya mengawal emosi ketika marah akan dapat menenangkan diri dan berfikir secara rasional. Jangan buat keputusan dalam keadaan marah. Jangan ambil tindakan dalam keadaan marah. Okey, marah ni memanglah sifat api. Okey, nak padam api kena guna air lah. Okey, cikgu rasa itu saja secara ringkasnya yang cikgu sampaikan kepada kamu. InsyaAllah sekejap lagi kita boleh bincang dalam kumpulan, dalam grup kita nanti. Apa yang cikgu sampaikan ni semua adalah berpandukan buku teks. Sekiranya kamu ada buku rujukan lain yang kamu boleh rujuk, kamu boleh guna, tak ada masalah. Kalau ada apa pertanyaan, persoalan, kita boleh bincang dalam kumpulan, dalam grup Telegram kita sekejap lagi. InsyaAllah. Okey, lagi cikgu nak ingatkan, jangan lupa siapkan tugasan yang cikgu beri kepada kamu mengikut masa yang telah ditetapkan. Okey bang kakak, sekian dulu untuk video ni. Kita jumpa lagi lain masa insyaAllah. Assalamualaikum.